Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi kepada kita peluang untuk kita berada di atas muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terkira. Banyak di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita, dan di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri, anugerahkan kepada kita, di antaranya ialah nikmat makan, minum, kehidupan yang senang di dalam dunia. Tetapi apakah nikmat yang paling berharga sekali, tuan-tuan sekalian? Nikmat yang paling berharga di dalam kehidupan kita ini ialah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan kita beragama dengan agama Islam. Itu adalah nikmat yang memadai untuk kita di atas muka bumi ini jika nak dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Kerana nikmat-nikmat makan, minum, kehidupan dan sebagainya, nikmat itu Allah Ta'ala bagi juga kepada golongan haiwan, dan juga Allah bagi kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Adapun nikmat iman dan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat iman dan Islam hanya kepada manusia ataupun jin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua nikmat ini, nikmat iman dan nikmat Islam ini, tuan-tuan sekalian, memadailah kedua-duanya menjadi nikmat untuk kita yang akan menentukan kebahagiaan hidup kita ini sehingga akhirat. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di dalam dunia ini kita nampak sendiri depan mata kita, tuan-tuan sekalian, dan kita yakin dengan nampak depan mata kita ni, tuan-tuan sekalian, bahawasanya kehidupan dunia ini pasti kita akan satu hari nanti kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni, tuan-tuan sekalian, ada kehidupan di alam yang lain. Di depan mata kita, tuan-tuan sekalian, berlakunya kematian. Kita melihat sendiri di hadapan mata kita, ada orang yang telah meninggal dunia mendahului kita. Ibu bapa kita yang sudah meninggal dunia, datuk nenek kita yang sudah meninggal dunia, sahabat handai kita, ada yang sudah meninggalkan kita, yakni meninggalkan dunia ini. Maka tuan-tuan sekalian, dan kita yakin sekali bahawasanya selepas daripada kematian itu ada kehidupan, sama ada bahagia ataupun sebaliknya. Sama ada bahagia itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kita ni ke dalam syurga, ataupun sebaliknya
kita na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala, bahawasanya di alam satu lagi itu juga adanya kecelakaan yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang ditentukan oleh Allah. Maka tuan-tuan sekalian, di dalam sebuah hadis yang menyebutkan, maksudnya ialah dunia ini menjadi jambatan menuju akhirat. Apa makna jambatan, tuan-tuan sekalian? Ataupun ada juga hadis Nabi menyebutkan bahawasanya perhumaan ataupun ladang yang kita tanam di dalam dunia ini, kebun yang kita buat dalam dunia ini, kita akan petik hasilnya tuan-tuan sekalian, ialah nanti di akhirat. Kita tak memetik habuannya itu di dunia, tapi kita petik buah-buahan ataupun kita petik hasil yang kita tanam dalam dunia ini, nanti kita akan petik habuannya di akhirat. Fahamnya tuan-tuan sekalian? Allah sediakan dunia ini dalam kita, untuk kita hidup dalam dunia ini tuan-tuan. Hikmahnya ialah agar kita dapat beramal dengan amalan-amalan yang baik yang menjadi asbab kepada masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, segala amalan-amalan baik kita tu tuan-tuan, asbab ataupun menjadi sebab kepada dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Maka tuan-tuan sekalian, begitu juga dengan masuk dalam neraka ni tuan-tuan sekalian, juga ada asbab. Asbab apa seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka? Asbabnya tuan-tuan sekalian adalah amalan-amalan yang tidak baik ataupun amalan-amalan maksiat yang dilakukan seseorang itu di dalam dunia. Sebab tu Allah berjanji, Allah berjanji, sedangkan kita tahu yang Allah Ta'ala ni tidak akan menyalahi janji dia. Maka tuan-tuan sekalian, janji Allah Ta'ala, kalau kita buat baik dalam dunia ni, maka asbabnya kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Begitu juga dengan kalau kita melakukan kemaksiatan, maka tuan-tuan sekalian, menjadi asbab kita akan dicampak oleh Allah ke dalam api nerakanya tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak bandingkan kita dengan umat yang terdahulu ataupun sahabat-sahabat Rasulullah yang terdahulu, maka tuan-tuan sekalian, kita ni terlalu jauh dengan amalan-amalan para sahabat yang terdahulu. Sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan sekalian melakukan ibadat tuan-tuan sekalian, selagi mana mereka hidup dalam dunia, maka tuan-tuan sekalian, mereka melakukan ibadat sebanyak-banyaknya. Sebab itu kita melihat dalam sejarah, di dalam sirah perjalanan sahabat ni tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat ada yang bersolat, ada yang sembahyang sampai ribuan rakaat dalam satu hari. Ada yang bersembahyang ataupun solat beratus rakaat dalam satu hari. Dan kita semua tidak mampu nak melakukan seperti para sahabat. Tapi ingat tuan-tuan, Allah ni
Tuhan kita ni tuan-tuan yang namanya Allah ialah Tuhan yang Maha Rahmah, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang sangat mengasihi kepada hamba-hambanya. Dia telah mensediakan tuan-tuan sekalian amalan-amalan yang sedikit tetapi diberi pahala yang begitu banyak. Amalan yang sedikit menyamai pahalanya seperti amalan yang banyak. Dan amalan tu bagi saya, tuan-tuan sekalian, sangat mudah. Bagi saya, amalan tu terlampau mudah sangat. Tapi tuan-tuan sekalian, ramai di kalangan kita tak mampu buat. Walaupun amalan tu semudah makan nasi, tuan-tuan sekalian, semudah kita minum air, semudah kita mengunyah makanan, tuan-tuan sekalian. Dan Allah bagi pahala yang banyak. Tapi tuan-tuan sekalian, ramai di kalangan kita, tuan-tuan, tidak mampu nak mengerjakan amalan tersebut. Walaupun orang tu tergolong daripada golongan yang peringkat atasan dalam dunia ni, tuan-tuan sekalian. Apa amalannya, tuan-tuan? Saya sebut, tuan-tuan, bahawasanya Nabi SAW bersabda. Nabi kata, tuan-tuan sekalian, di dalam sebuah hadisnya, Nabi kata, inna taghdu fatata'allamu babam minal ilmi khairum min tusalli mi'ata rak'atin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna taghdu, sesungguhnya berpagi-pagi kita. Maksudnya kita bangun tidur malam, kita akan bangun, tuan-tuan sekalian, dan kita akan masuk pada waktu pagi. Okay? Dan ada orang yang masuk waktu pagi, tuan-tuan sekalian, dia pergi pejabat yang kerja pejabat, dia pergi sekolah yang kerja di sekolah, dia pergi bengkel yang kerja di bengkel, dan berbagai-bagai lagi lah aktiviti kemanusiaan, tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan sekalian, apakah amalan yang waktu pagi itu, tuan-tuan sekalian, yang sangat baik, yang sangat afdal? Disebut dalam hadis ni, tuan-tuan, inna taghdu fatata'allamu, masuk pada waktu pagi itu, kerja yang sedikit dapat amalan yang banyak, ialah fatata'allamu babam minal ilmi. Maka seseorang itu mempelajari satu bab daripada ilmu. Ini, tuan-tuan sekalian, tak termasuk ilmu yang bersangkut dengan dunia. Ini ilmu yang bersangkut dengan agama Allah, ataupun ini yang bersangkut dengan akhirat, ilmu yang syariah, ataupun ilmu yang sangkut dengan agama. Lalu tuan-tuan sekalian, seseorang yang bangun paginya, dia berada di waktu pagi itu, dia menadah kitab, dia mempelajari satu bab. Bukan banyak bab, satu bab. Contohnya, dan bab tu tak perlu habis pun. Dia belajar, katalah babul wuduk, bab pada menyatakan wuduk. Maka dia belajar dengan seorang guru. Guru tu ajar dia bagian mengikut kitabnya, dengan hadisnya, dengan Qurannya, dengan perkataan ulamanya, belajar. Walaupun hari itu 1 jam, pagi itu dia belajar pukul 9 sampai pukul 10 pagi, tuan-tuan sekalian, dia belajar satu bab. Khairun, itu terlebih baik mempelajari satu bab daripada ilmu syariah, tuan-tuan sekalian, lebih baik daripada antusalli mi'ata rak'atin, lebih baik daripada kita sembahyang 100 rakaat. Jadi maknanya, tuan-tuan sekalian, kita dalam surau ni, tuan-tuan,
khusus penduduk kampung Eso ni tuan-tuan sekalian, tak ada seorang pun daripada kita yang mampu untuk melakukan 100 rakaat solat tuan-tuan sekalian. Buktinya apa? Buktinya banyak. Baru ni kita bulan Ramadan tuan-tuan sekalian, nak buat 20 rakaat tu pun kita lihat. Hatta sampai banyak masjid di Teluk Intan ni tuan-tuan sekalian, 8 rakaat sudah berhenti dah. Alasannya apa? Oh, Jabatan Agama Islam kerah buat 8. Padahal tuan-tuan sekalian, saya tanya tak ada pun. Tak ada pun Jabatan Agama Ipoh tu tak ada pun kata mengarahkan buat 8. Tak ada. Kita sendiri yang pilih buat 8. Kenapa tuan-tuan sekalian? Bahkan kadang-kadang tuan-tuan sekalian, bukan kata tarawih, yang sembahyang fardu tu pun ramai yang tak mampu buat tuan-tuan sekalian. 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, tak mampu tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan, kalau kita mempelajari satu bab daripada ilmu, sudah menyamai amalan itu tuan-tuan sekalian dengan amalan 100 rakaat kita solat. Bahkan tuan-tuan sekalian, belum tentu lagi 100 rakaat yang kita semayang tuan-tuan sekalian, belum tentu lagi ada manfaat. Bila? Apabila seseorang itu solat sembahyang tuan-tuan sekalian tanpa ilmu, walaupun dia melakukan solat 100 rakaat, 200 rakaat, 300 rakaat, hatta sampai 1000 rakaat sekalipun, tapi kalau sembahyangnya itu tuan-tuan sekalian tanpa ilmu, hanya tengok orang rukuk, sujud dia sujud tuan-tuan, pada dia tak reti apa satu pun dalam ilmu solat, maka tuan-tuan sekalian, amalan itu ditolak dan tidak diterima. Tapi tuan-tuan sekalian, seorang itu berjalan pergi menuntut ilmu, satu bab dia belajar, maka dia sudah dapat pahala seumpama solat 100 rakaat. Susah ke nak datang mengaji ni tuan-tuan sekalian? Susah ke tuan-tuan sekalian? Padahalnya kita duduk tak perlu pun bawa batu berketul-ketul nak pikul, tak perlu. Datang naik motor, ataupun datang naik kereta, ketuk rumah Tok Guru, Tok Guru, Tuan, Ustaz, saya nak belajar. Tok Guru tak boleh tolak. Orang ada ilmu sifat dia, kalau ada orang datang nak minta belajar, dia tak boleh tolak. Sebab tu Allah bagi pada dia ilmu, dia tak boleh tolak. Tuan-tuan sekalian, maka dia kena terima anak murid tu walaupun seorang sahaja tuan-tuan sekalian. Dia pun qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Qala musannifu, dia pun baca faslun fil babil wudu. Dia pun baca tuan-tuan. Wudu bagian-bagian. Orang tu dapat ilmu. Bila belajar, bagian, dia dapat belajar. Kenapa dikatakan tuan-tuan sekalian lebih baik daripada 100 rakaat? Kerana tuan-tuan sekalian, ilmu yang dia dapat, ilmu syariat tu membetulkan ibadat dia. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, Allah bagi pada kita kelebihan ini yang tidak diberi kepada orang-orang yang sebelum daripada kita. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau ditanya seorang-seorang lah, tanya pada Cik Jo kita, tanya pada Puan Ros kita, tanya pada tuan-tuan sekalian, nak tak masuk syurga?
Semua kita nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab kita tahu di akhirat tu 2 tempat aja disediakan oleh Allah. Betul tak? Di akhirat Allah mesediakan tempat 2 aja. Wa imma syurga ataupun wa imma neraka. Tak ada satu tempat tengah-tengah. Syurga pun tidak, neraka pun tidak. Tak ada. Allah sediakan 2 tempat tu aja. Immal jannah wa imman nar. Jadi 2 tempat aja, syurga ataupun neraka. Dan kita, tuan-tuan sekalian, kita dah tahu dah. Allah dah sebut dah, buat baik masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Allah dah berjanji dalam Quran. Tuan-tuan sekalian, apakah amalan, tuan-tuan sekalian, yang kita, Allah lorongkan kita untuk masuk syurga? Adakah amalan, tuan-tuan sekalian, kena hari-hari puasa sunat, kena hari-hari sembahyang ratusan ribuan rakaat, kena sedekah beratus-ratus ringgit, ribuan ringgit kita kena sedekah? Tuan-tuan sekalian, adakah itu amalannya? Tidak dan tidak dan tidak. Amalannya, orang Arab kata syai'un basit, satu benda yang sangat ringan saja, tuan-tuan sekalian. Tapi Masya Allah, tuan-tuan sekalian, tak ramai yang mampu buat. Padahalnya, tuan-tuan, mudah saja, tuan-tuan sekalian, amalan tu, tuan-tuan sekalian. Nabi kata, kalaupun kita pun tahu batang tubuh kita ni bukan mampu nak beramal banyak-banyak. Tak mampu, kita takkan mampu, tuan-tuan sekalian. Orang zaman sekarang tak ada mampu. Walaupun dia tu imam besar sekalipun, tuan-tuan sekalian, dia takkan mampu nak melakukan ibadat banyak-banyak. Tak mampu. Itu kita kena akui lah. Walaupun ada orang yang mampu, walaupun ada orang yang boleh buat, tapi tuan-tuan sekalian, aksaruha, kebanyakan kita tu tak mampu buat, tuan-tuan sekalian. Tapi kita nak masuk syurga. Cik Jo Hari bin Suhud kita nak masuk syurga. Macam tu. Kak Ros pun nak masuk syurga. Abang Tajul nak masuk syurga. Cik Isa nak masuk syurga. Cik Man kita nak masuk syurga. Semua nak masuk syurga, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau tak buat benda ni, jangan mimpi syurga. Jangan mimpilah syurga, tuan-tuan sekalian. Jangan mimpi kalau tak buat benda ni. Apa dia Nabi kata? Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Okey, tengok ya. Tu Nabi kata. Kita tak percaya ke Nabi kata ni? Percaya, Ustaz. Yakin, Ustaz. Kami yakin sungguh Nabi kata ni benar-benar berlaku, Ustaz. Tapi tuan-tuan sekalian, ujian duk dalam dunia ni, tuan-tuan sekalian, sangat besar. Dalam hadis ni Nabi kata, tuan-tuan sekalian, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang berjalan satu jalan untuk dia pergi menuntut ilmu. Satu ilmu dia pergi tuntut. Ilmu masuk sini ialah ilmu akhirat, ilmu syariah, ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf, ilmu yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Tak termasuk, minta maaf Cikgu Syakir, tak termasuk ilmu kimia, fizik, tak termasuk. Ilmu tu kalau kita belajar pun dunia je manfaat dia, akhirat tak. Tu kena faham lah. Bukan kata tak bagi Ustaz susah berhenti ke? Tak. Itu kerja cikgu, ngajar je lah. Baik. Okay. Jadi kan, siapa yang berjalan satu jalan, yang dia berjalan tu untuk menuntut ilmu padanya, tuan-tuan sekalian, apa yang Allah balas orang macam ni?
salakallahu bihi tariqan ilal jannah, memperjalan oleh Allah Ta'ala akan orang ni, tuan-tuan sekalian, satu jalan menuju kepada syurga. Jadi maknanya tuan-tuannya, hari ni kan banyak tak orang beralasan, banyak tak orang beralasan, jomlah pergi mengaji. Dia tak tahu anak rumah tok guru tu syurga tak? Rumah yang mengajar tu syurga. Pasal apa? Sebab tu Nabi kata, tuan-tuan sekalian, man salaka tariqan yatalabu fihi ilman, barang siapa yang menuju, berjalan, tuju satu tempat, dia pergi untuk ilmu, itu menunjukkan dia sedang menuju ke mana? Tanya-tanya, Maman tamu tak ngaji dia. Oh, awak tak boleh, awak jaga tanduk, awak jaga tu, awak tak boleh. Awak tak boleh Ustaz. Oi, awak punya kerja ni Ustaz. Kan tak? Kalau banjir tu intan tu, awak yang salah. Pula dah. Awak pula yang salah. Bukan sangkut saya pun dia kata awak yang salah. Ya, tengok tuan-tuan dah. Banyak alasan. Padahal kita dah sebut dah, mengaji menuju ke tempat pengajian tu makna tuju ke syurga. Ada tak orang lari daripada syurga? Ada tak? Ada tak orang yang dah duduk dalam syurga dah ni? Kaki kanan dah duduk syurga dah. Tak dia keluar. Ada tak? Tak ada. Ada. Ada banyak. Banyak. Macam mana Abang Tajuk kata banyak tu? Masjid tu tiap-tiap malam ada kuliah maghrib. Ramai tak yang balik? Lari syurga tak tu? Lari tak nama dia? Larilah. Wahai imam, kau imam sekalipun, kalau kau keluar masjid, ada jadual hari Sabtu, Ustaz Azhar bin Hashim baca kitab Misbahul Munir, Risalah Tauhid Misbahul Munir. Tuan-tuan sekalian, oh, Ustaz Azhar tak boleh. Dia suka tanya, balik. Lari daripada syurga tak? Lari, tuan-tuan daripada syurga, lari. Padahalnya kan, kaki kanan dah duduk dalam syurga dah. Lari, tuan-tuan sekalian. Orang macam ni, kesian tak kita? Kesian dia, kesian dia. Kesian. Dia tak nampak syurga duduk depan mata dia, tuan-tuan. Dia tak nampak. Dia nampak apa? Dia nampak kopi kedai. Kopi kat kedai. Kedai kopi. Dia nampak situ. Azan maghrib, azan isyak, datang balik, tuan-tuan sekalian. Yang tu tak dapat syurga dah, tuan-tuan. Minta maaf, minta ampun, saya kata macam tu, tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan, kalau orang tu berjalan, tuan-tuan sekalian, ke syurga, menuju ke majlis ilmu, tuan-tuan, bermakna dia sedang berjalan menuju kepada syurga. Jalan tu jalan ke syurga, tuan-tuan sekalian. Ini bukan saya kata, Rasul yang kata, Nabi yang kata. Ni, man salaka tariqan yatalabu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ila jannah. Allah buka pintu ke syurga, tuan-tuan sekalian. Allah buka pintu dia menuju ke syurga tu, Allah buka. Ni si fulan, kamu nak pergi ngaji ya? Ya. Maka Allah buka jalan ke syurga, tuan-tuan. Buka jalan menuju ke syurga, tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan, cubalah kita fikir, tuan-tuan. Masuk kelas ngaji, tuan-tuan. Berapa orang yang duduk? Berapa orang yang ada? Berapa orang yang ada kalau kita buat kelas kat sini, Abang Tajul? Cerita Syah. Berapa Syah? Yang lain tu syurga tak? Katalah, Allah Ustaz, ada 5 orang. 5 orang tu 7 syurga. Yang lain, saya berani kata neraka. Pasal apa? Ikut ahli Nabi kata.
Siapa yang masuk kelas ilmu tu, makna dia dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam hadis yang lain kata macam mana? Orang yang menuntut ilmu tu, innal malaikata la tada'u ajnihatiha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Tolonglah tuan-tuan sekalian. Kenapa tuan-tuan sekalian? Duduk dalam majlis ilmu tu namanya syurga dah. Tuan-tuan, sebab malaikat ni, kalau kita sekarang ni kita majlis ilmu tak ni? Kita ni Allah tak buka hijab. Allah tak bukakan penampakan mata kita. Kalau Allah buka ni tuan-tuan sekalian, bukan kita nampak si fulan, tak. Kita nampak malaikat yang sedang memayung kita, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah Nabi kata, innal malaikata la tada'u ajnihatiha ala ajnihatiha li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat mengembangkan sayapnya di atas orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Maksudnya malaikat sedang payung kita. Kenapa malaikat buat macam tu? Kenapa malaikat ni Allah utus memayungkan kita? Ridha, kerana redonya malaikat dengan apa yang kita buat. Ridon bima yasna. Redha dengan apa yang kita buat. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak solat? Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak menegakkan agama Allah ni? Macam mana? Cuba guna pemikiran kita, tuan-tuan. Islam tu bukan agama pakai otak sendiri semata-mata. Tak. Sebab tu Sayyidina Ali, tuan-tuan sekalian, kalau kana dinu birra'i, ini Sayyidina Ali kata ni, kalaulah agama tu dengan pemikiran, nescaya kata Sayyidina Ali, basuh bawah di bawah khuf tu lebih baik, lebih lagi utama daripada basuh di atas. Padahalnya syariat suruh basuh ke atas, bukan basuh kat bawah kalau pakai otak. Tapi tuan-tuan sekalian, banyak kita hari ni tolak. Jalan ke syurga pun dia tak nak. Tuan-tuan sekalian, malaikat minta ampun kat dia pun, dia dah lah tak minta ampun. Dia tu seseorang tu sudahlah dia tak minta ampun. Tapi kalau kita duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan sekalian, malaikat wakil kita minta ampun dengan Tuhan. Tak sedar tuan-tuan sekalian, malaikat datang, dia selubung kita dengan sayap dia. Lepas tu tuan-tuan, malaikat tu kan tengok selagi mana kita tak bercerai daripada majlis ilmu tu, selagi itulah malaikat yang dihamparkan sayap. Allahumma fir lahum, Allahumma fir lahum, Allahumma fir lahum. Ya Allah, ampunkan dosa mereka. Mereka tu siapa? Mereka yang duduk dalam majlis ilmu. Walaupun orang tu datang bukan nak dengar ustaz tu ceramah, bukan nak dengar ustaz tu mengajar, tapi dia datang saja-saja duduk, dia pun dapat tak? Sebab dia duduk dalam majlis tu. Tengok Allah punya rahmah, tuan-tuan sekalian. Tapi ya Allah, susah sangat nak mengajak orang duduklah dalam syurga ni. Tuan-tuan dalam satu hadis Nabi kan, tuan-tuan Nabi masuk dalam masjid. Nabi masuk dalam satu masjid Nabawi lah, masjid dia di Madinah tu. Masuk, dia tengok para sahabat ni ada dua kumpulan. Dalam masjid tu ada sahabat yang sedang berzikir. Kumpulan sahabat yang sedang pegang tasbih. Tapi dah zaman tu tak ada lah tasbih yang biji-biji macam ni. Mungkin tasbih tu daripada biji tamar. Dikira satu, dia bukan bertali-tali macam ni tak. Tapi dia ambil satu uncang tu, ada biji kurma dalam tu, ada ambil. Lepas subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, tolak satu. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, tolak satu tu lagi.
Para sahabat ni ada yang sedang zikir, lalu Nabi lalu depan tu tuan-tuan ya. Lalu Nabi dekat tepi sahabat tu, Nabi pun tanya, ma fa'altum? Apa yang sedang kamu buat? Maka sahabat berhenti, sahabat pun jawab, seorang sahabat jawab, nahnu zikrullah, kami sedang zikir akan Allah Ta'ala, zikir menyebut Allah. Nabi pun kata, okey dah, teruskanlah. Kamu buat benda yang baik, teruskan, kamu buat benda baik. Okey. Lalu Nabi pun jalan, jumpa satu golongan sahabat pula. Sahabat ni, dia bukan zikrullah, tapi sedang membahaskan tentang ilmu syariat. Bahaskan tentang solat, macam mana hadis Nabi kata macam ni, sahabat ni kata macam ni, huraiannya begini. Sebab di kalangan sahabat tu ada yang alim. Lalu tuan-tuan, Nabi tanya, apa yang kamu fa'altum? Apa yang kamu buat ni? Satu sahabat kata, kami sedang murajaah, kami sedang menuntut ilmu, kami sedang membahaskan tentang ilmu. Tuan-tuan, lalu Nabi pilih untuk duduk dalam kumpulan tu. Kenapa Nabi tak pilih duduk dalam kumpulan zikrullah tadi? Menunjukkan tuan-tuan sekalian, menuntut ilmu tu lebih afdal daripada zikrullah. Bukan kata zikir tu tak baik dah, tapi keafdalan, keutamaannya tuan-tuan, zikir dengan menuntut ilmu, maka menuntut ilmu tu lebih baik lagi tuan-tuan sekalian. Lalu Nabi kata tuan-tuan sekalian, Nabi kata, marartu bi riyadil jannah farta'u. Nabi kata, jika kamu lalu di tepi taman syurga, iza marartum, apabila kamu lalu, apa dia panggil, lalu iza maratum biryadil jannah, bila kamu lalu dengan taman syurga, farta'u, berhenti dah masuk taman syurga tu. Sahabat heranlah dalam dunia ni. Sahabat kata, ya Rasulullah, apa dia taman syurga tu? Ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman syurga tu ya Rasulullah? Sebab dalam dunia kami tak nampak syurga pun, tapi tiba-tiba kamu Rasul kata, Nabi kata, jika kamu lalu tepi taman syurga tu, farta'u, berhentilah kamu dan masuklah kamu dalamnya. Berhenti bukan berhenti tengok, berhenti masuk. Ini tuan-tuan, lalu depan rumah Tok Guru, tengok ramai, ada kereta Harrier, ada kereta Lexus, ada kereta Myvi, ada kereta, ada motor tak ada tempat pijak pun ada. Lalu tuan-tuan sekalian, lalu tengok, ada macam-macam lah. Tapi tanya, apa yang rumah tu buat nak? Oh, dia pun mengaji tu. Oh, ngaji, prom lalu. Patutnya tuan-tuan sekalian, kalau ketika mana lalu dekat tu nampak orang yang ngaji ni, berhenti masuklah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila sahabat tanya tuan-tuan, apa dia ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman syurga tu ya Rasulullah? Maka tuan-tuan, Nabi kata, hilakul zikri, ialah halakah-halakah, kumpulan-kumpulan sedang menyebut nama Allah, iaitulah kumpulan yang dikatakan sedang menuntut ilmu, itulah dinamakan taman syurga. Tuan-tuan, dalam dunia daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat, zaman daripada Nabi Adam dah, Nabi Adam batuk nenek kita dululah, sampailah kiamat, siapakah manusia yang paling afdal? Siapakah manusia yang paling afdal, yang paling baik? Siapa dia? Rasulullah, kan? Itu jawapan Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam, atau Syekh Izzuddin Ibnu Sulaiman bin Dawi. Baik, Syekh Izzuddin. Baik. Baik. Dan kita bukan kata, kita sendiri semua faham, seafdal-afdal makhluk tu siapa dia?
Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila kata orang tu paling afdal, kita nak dah duduk kat dia? Ya, kalau tuan-tuan lah, dalam dunia sekarang lah, sekarang ni kan, bukan kita ni nak buat ni lah, nak buat apa? Nak buat bandingan, nak buat contoh-contoh. Tuan-tuan ya. Ya tak? Kalau orang tu tak afdal lah, kehidupan dia dengan maksiatnya, kita nak duduk dengan dia tak? Tak nak. Tak nak. Kita tak nak duduk orang macam tu. Kita nak duduk dengan orang yang rapat dengan Tuhan. Kita nak duduk dengan orang yang ada syafaat, yang boleh tolong kita nanti, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan ya. Apa amalan yang kita dapat duduk dengan Nabi? Apakah amalan yang mendekatkan kita dengan syurga, dengan Nabi, dan dapat duduk satu syurga dengan Nabi? Bahkan mungkin duduk dengan sebelah Nabi pun mungkin. Tuan-tuan sekalian, apa dia? Apa dia, tuan-tuan? Ya, sebab itulah, tolonglah jangan lari daripada majlis ilmu. Tolong jangan berhenti ngaji. Tolong jangan berhenti belajar. Walaupun kamu dah alim dah. Kamu dah alim tajwid, cukup ke? Tak cukup. Ngaji lagi. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Orang Perak kata, biar teman mati dalam ngaji. Teman nak duduk dengan Nabi, kata dia. Ya tak? Orang botel lah ni. Ya tak? Okay. Dalam hadis Nabi kata, tuan-tuan sekalian, man ja'al mauta, barang siapa yang telah datang akan dia, barang siapa yang datang mati, maksudnya dia tu mati, kematian mati, dia mati, padahal masa dia mati itu wa huwa yatlubul ilmi, sedangkan pada tu ketika tu yatlubul ilma, dia sedang menuntut ilmu. Mana dia mati hal keadaan dia menuntut ilmu. Dia mati, dia pergi, dia ngaji, walaupun seminggu sekali ke 2 minggu sekali ke. Lepas itulah jangan tinggal ngaji tu. Kalau isteri kata, abang saya teman kasih hantar barang abang, nantilah dulu. Abang nak ngaji dulu. Abang nak ngaji dulu ni. Sekejap kita hantar sama-sama lah. Kata macam tu lah. Jangan tinggal. Pasal apa? Pasal apa, tuan-tuan? Sebabnya gini. Kalau orang tu mati, sedangkan dia menuntut ilmu, tuan-tuan, apa Tuhan balas Cikgu Syakir? Apa Tuhan balas kat dia? Tuhan balas, tuan-tuan. Tapi ingat. Kita mengaji ni, tuan-tuan, matlamat kita, maksud kita mengaji itu ialah nak menghidupkan Islam, nak menghidupkan agama Allah. Jangan ngaji tujuan nak duit. Jangan mengaji tujuan aku ngaji pandai-pandai, aku nak lawan dengan orang ni, aku nak berhujah dengan dia. Jangan. Kita ngaji, tuan-tuan, niat kita nak menghidupkan amalan kita, nak menghidupkan Islam, nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ni, tuan-tuan, yang masa saya ngaji dengan Babalah dulu kan, yang ini Babalah pesan khusus untuk saya. Masa dia ajak saya pergi ke Naratiwat, tuan-tuan, dia sebut, dia kata, Azhar, mu ngaji, mu jangan niat, mu jangan niat nak mengajar pun, mu jangan niat nak buka pondok pun, mu jangan niat. Mu niat semata-mata nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Babalah, guru saya, tuan-tuan sekalian. Okey, baik. Jadi, tuan-tuan, kita hadis ni saya sudahkan. Man ja'al mauta wa huwa yatlubul ilmi liyuhyihi bihil Islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatan wahidatan. Barang siapa yang mati, tuan-tuan sekalian, sedangkan dia menuntut ilmu, dan menuntut ilmu tu dia niat nak menghidupkan dengan ilmu tu akan agama Islam, maka di antara dia dengan Nabi dalam syurga yang satu. Umpamanya, tuan-tuan, dalam bilik satu, dalam rumah yang satu dengan Nabi, tuan-tuan sekalian. Sebab tu, tuan-tuan, kalau nak dapat yang macam ni punya balasan, tolong jangan berhenti mengaji.
Tak perlu kita masuk madrasah, kita tak perlu masuk pondok, tak perlu. Cukup sebab kita kontraktor, kita cikgu, kita tokek roti, kita ada kebun kelapa sawit, kita nak masuk pondok, siapa nak buat kelapa sawit kita tu? Kita ada kebun sayur, ada kebun cabai, siapa nak buat? Kalau kita tinggal, tuan-tuan sekalian. Lalu kita ngaji, ada ustaz datang tempat kita. Kita pun datang mengaji, tuan-tuan sekalian. Tak berhenti, tuan-tuan. Seminggu sekali. Ada 2 minggu, sebulan, 2 minggu. Kita pergi, tuan-tuan sekalian. Maka sudah dinamakan kita orang yang mengaji. Kalau kita mati celah tu, kita nuntut ilmu, nak menghidupkan Islam, maka kita akan dapat satu darjah, satu tempat dengan Nabi SAW. Tak nak ke, tuan-tuan sekalian? Tak nak ke? Kalau nak, Cik Man, tolong jangan tinggalkan pengajian. Tolong. Saya tak rugi, Bang Tajul. Rugi tak saya kalau tuan-tuan tak datang? Tak rugi, walaupun sesen pun saya tak rugi. Tak ada rugi apa pun saya, tuan-tuan sekalian. Kalau Cik Man tak datang, saya tak rugi. Kalau Cik Izzuddin tak datang, saya tak rugi. Kalau Abang Tajul tak datang, saya tak rugi. Kalau Cik Johari Sohot tak datang, saya tak rugi. Saya tak rugi apa-apa. Tak ada kerugian kat saya, tuan-tuan sekalian. Kan? Itu je nak kata pada tuan-tuan ni. Tolonglah. Itu aja amalan yang kita mampu buat. Nak suruh kita pikul senjata, nak jihad fisabilillah di Palestin, kita tak mampu. Kita tak mampu, tuan-tuan. Nak bersedekah sampai ribu-ribu ringgit, tak mampu. Apa lagi amalan kita nak buat yang kita tak mampu, tuan-tuan? Tapi datang ngaji dengan Tok Guru, datang ngaji dengan Ustaz, bawa kitab. Kitab tu tak berat pun. Kitab yang kita ngaji tu, berapa kilo beratnya? Tak sampai pun 100 gram, tuan-tuan. Kertas saja, tuan-tuan. Bawa pen, sepuntung pen, tuan-tuan sekalian. Dah, cukup, duduk. Lepas ngaji tu pula, ustaz tu masak pula bagi makan kat kita. Tak nak juga. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Bak kata orang Negeri Sembilan kata tak dapat ada menolong Tak dapat nak tolong dah kalau macam tu, tuan-tuan. Bagi ilmu lagi, bagi makan lagi, tuan-tuan sekalian. Tak dapat nak tolong kalau tak nak datang, tak dapat nak tolong, tuan-tuan sekalian. Inilah sebenarnya, tuan-tuan sekalian, masalah yang sedang kita berjalan ni atas muka bumi ni, tuan-tuan. Di mana pun kita berada, tuan-tuan sekalian, maka tolonglah jangan tinggalkan majlis ilmu. Tolonglah, tuan-tuan. Saya rayu lagi. Nabi kata kun aliman. Jadilah kamu orang alim. Oh, tak mampu saya, ustaz. Saya kerja banyak, ustaz. Nak jadi orang alim, nak masa ngaji, nak ngaji tu masanya banyak. Baru dapat jadi orang alim. Tapi Nabi kata, kalau tak mampu jadi orang alim, jadilah muta'aliman. Jadi orang yang sedang belajar. Kalau tak mampu nak mengajar, tuan-tuan sekalian, aku tak mampu nak mengajar. Ngaji jadi orang yang kedua, muta'aliman. Apa muta'aliman tu? Muta'aliman tu jadi orang yang mengaji. Tak faham tak apa, datang mengaji je. Tak faham, ustaz. Tak faham tak apa. Ibnu Hajar, tuan-tuan sekalian, Ibnu Hajar yang kata alim fiqah, tuan-tuan, masa dia mengaji dulu, tuan-tuan, yang paling benak sekali anak murid syekh tu dialah Ibnu Hajar tu lah paling benak. Benak tu apa? Benak, kalau kita cakap kat Sarawak, benak tu ombak sungai. Bebal. Paling bebal.
Lalu tuan-tuan, imam masa tu tak nama imam lah, Ibnu Hajar ni tuan, dia sebut dia dapat nama Ibnu Hajar pun atas cerita ni lah. Ya, lalu dia keluar daripada madrasah tu. Tak tahulah madrasah tu nama apa, Bustanul Syarafiah ke, tak tahulah apa namanya. Wallahu alam lah, tak tahulah. Kan? Keluar pada madrasah tu tuan-tuan, dia berjalan di lereng-lereng bukit, jalan mengenangkan nasib diri dia. Apalah aku ni ngaji lama dah tapi tak dapat-dapat, tak faham-faham. Apalah, kata Ibn Hajar. Nak meratapi diri dia tuan-tuan sekalian. Jalan tepi bukit, lereng bukit, jumpa satu gua. Arab kata gua tu Al-Kahf. Al-Kahf tu gua lah. Ashabul Kahfi. Tu Ashabul Kahfi, Kahfi tu gua lah tu. Masuk dalam gua tu kan, termenung, dia mengenangkan nasib dia. Bukan termenung kata, oh awak lah harga kelapa sawit jatuh. Tak. Dia bukan termenung bab tu. Awak lah tepung seguni buat roti dah RM90. Ke mana aku nak jual? Tak. Dia bukan termenung yang tu. Dia termenung apa tuan-tuan? Dia termenung, apalah aku ni ngaji dah lama dah, tapi aku tak dapat lagi ni ilmu ni. Teruk sangat ke aku ni? Dalam masa dia termenung tu tuan-tuan, ini yang dikatakan Allah ni ilhamkan pada dia. Dia tengok air daripada bumbung gua tu. Apa nama tu? Yang apa ni, setelamite. Kan? Kan ada batu yang tajam kan? Jatuh menitik atas batu. Titik. Dia nampak batu tu menitik tuan-tuan. Batu tu dah lekuk. Batu keras ke lembut? Keras. Air keras ke lembut? Lembut. Tapi air yang lembut boleh melekukkan batu yang keras kerana lamanya dia air tu menitik. Tap. Berpuluh tahun menitik. Tap. Lalu batu terlekuk tuan-tuan dengan titik air. Lalu dia terfikir, kalau air yang lembut boleh melekukkan batu yang keras, apatah hati aku ni? Hati aku bukan sekeras batu ni. Lalu tuan-tuan, ketika dia berada dalam gua tu tuan-tuan, ketika dia berada dalam gua tu, guru dia sedang nazak nak meninggal dunia. Guru kepada Imam Ibn Hajar ni, tuan-tuan sekalian, sedang nazak nak meninggal dunia. Nazak. Maksud nazak tu nak meninggal dunia lah kan. Sakit nak meninggal dunia lah. Tuan-tuan, lalu dalam masa nazak tu lah, dia pesan pada anak murid. Masa tu Ibn Hajar tak ada. Ibn Hajar kat luar. Anak murid yang lain, dia pesan pada anak murid yang lain. Dia kata, kalau aku mati ni, yang ganti aku di madrasah ni, orang yang sekejap lagi dia masuk. Orang yang sat lagi dia masuk. Orang tu akan ganti aku. Tuan-tuan. Dia pun, bila sudah dia cakap macam tu, tuan-tuan, dia pun meninggal dunia. Dan masa tu tuan-tuan sekalian, Ibnu Hajar sudah keluar daripada gua tu, dah bergerak berjalan menuju ke pondok. Baik aku masuk mengaji balik, dia kata. Aku nak ngaji balik lah. Maka bila Tok Guru tu meninggal, orang tengok siapa yang masuk lagi. Tiba-tiba Ibnu Hajar yang masuk tuan-tuan sekalian. Ibnu Hajar yang masuk. Ibnu Hajar. Maka orang lain, anak dia terkejut. Padahal mereka semua tahu Ibnu Hajar bebal, benak. Macam mana Tok Guru pilih dia pula? Inilah tuan-tuan, kehendak Allah, siapa pun tak boleh nak menghalang. Kalau Allah buka ilmu tu pada orang, walaupun dia ngaji colang-caling, kejap ada, kejap tak ada, kejap datang, kejap tidak, kejap tolong hantar barang kat bini hantar, kejap-kejap kata macam-macam. Kejap-kejap kata sakit, tak sekejap kata gini, kejap kata gini. Tapi kalau Allah nak buka, tuan-tuan sekalian, lalu kan anak murid yang lain pun pasrahlah. Dah Tok Guru kata, yang masuk saat lagi ni dia yang ganti aku. Maka tuan-tuan sekalian tengok ya, Ibnu Hajar, tapi dia dah ngaji lama dah, tapi cuma dia tak boleh ingat, tak tahu, orang kata nak bahas tak boleh ilmu tu. Tapi tuan-tuan, bila Tok Guru dia kata macam tu tuan-tuan, Tok Guru tu meninggal dunia, dia kebumikan,
Lalu anak dia kata, kamu ganti Tok Guru, amanah Tok Guru kamu boleh ganti. Tuan-tuan, dia buka kitab, tuan-tuan, terus dia boleh baca, dia boleh faham. Baca faham. Dia syarah, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. 3 hari 3 malam tak selesai. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. 3 hari 3 malam bahas. Tak habis-habis ilmunya, tuan-tuan sekalian. Nampak? Kalau Allah buka hijab, tuan-tuan sekalian. Kalau Allah curah pada ilmu, pada seseorang itu, tuan-tuan. Sebab itulah, tolong jangan berhenti mengaji. Macam tu. Kalau andainya pun Tok Guru kita meninggal dunia, cari Tok Guru lain. Yang penting ngaji, niat kita nak tegakkan Islam. Nak hidupkan agama Allah, tuan-tuan, atas muka bumi ni. Itu niat kita. Bukan nak belagak, bukan nak sombong, bukan nak ajak orang berdebat, bukan mencabar orang, tak. Kita nak tegakkan agama Islam ni, tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan sekalian, lepas ni tolonglah buat perubahan dalam diri kita, tuan-tuan. Jangan malulah nak datang mengaji, nak datang belajar, tuan-tuan. Jangan malu. Ada setengah orang dia malu. Pasal apa? Ustaz tu kan dia suka tanya. Kalau tanya aku tak dapat jawab, malulah aku. Itu orang panggil malu tak bertempat. Imam Syafi'i kata apa, tuan-tuan? Imam Syafi'i kata, kalau kamu malas menuntut ilmu, kamu terpaksa telanlah kepahitan jahil. Telanlah kepahitan jahil, tuan-tuan sekalian. Kalau kamu malas untuk ilmu, kamu telanlah kejahilan kamu telanlah. Itu kata Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian. Maka janganlah fikir letih, penat dan sebagainya. Maka datanglah menuntut ilmu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah buka pada kita jalan menuju ke syurga Allah dengan amalan-amalan kita yang lain. InsyaAllah, saya cadang nak cakap setengah jam je, tapi dah sampai 1 jam 4 minit. Tu takdir Allah lah tu. Allah menentukannya itu. Tak apalah, lepas ni ini sekarang ni kita sedang makan makanan rohani. Nanti kita makan jasmani pula. Bawah tu saya nampak ada nasi impitnya, ada macam-macam bawah tu. Kita makanlah. Tapi ingatlah, berpada-padalah dengan makanan. Daripada pagi tadi open house sana, open house sini, yang kedua kahwin gitu, gini-gini. Tak berhenti kita makan. Andainya malam ni kita tak makan, esok kita takkan mati. Ya tak? Dah makan banyak dah tadi ni. Tapi sayang pula kau tak makan. Dah buat banyak ni. Makan. Allah bukan halang kita makan. Allah tak halang kita bersedap-sedap. Tapi tuan-tuan sekalian, jangan kita lupa mencari Allah atas muka bumi dengan mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melapangkan jalan untuk kita menuju ke syurganya, mudah-mudahan. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan, ya qadiman ihsan, ya daiman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata', ya khafiyul lutuf, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal yaka ahla ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiyya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhib yassir alaina kulli asir fatasra sa'alaka yassir. Allahumma ya man la yahtaji la bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimu biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi ma yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika al-tilata
tanam wa kunafna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nanqata siqatana wa raja'una Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fi din wa barakatan fil amr wa sa'atan fi jasad wa sa'atan fi rizqi wa tabatan qabla maut wa syahadatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut wa afan indal hisab wa amana minal adab wa nasiba minal jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.